Okay, hai, Assalamualaikum. Okay, hari ni cikgu akan masuk kepada subtopik seterusnya, iaitu menentukan nilai pemboleh ubah. Okay, macam mana kita nak menentukan nilai pemboleh ubah? Okay, apa maksud dia? Kita tengok contoh terus. Okay, contoh dia bagi kat sini. Contoh 5. Okay, diberi M sama dengan 1/4, okay, bracket P tolak Q kuasa 2. Hitung nilai Q jika diberi M sama dengan 16 dan P sama dengan 3. Okay, bermakna kat sini dia nak mencari nilai pemboleh ubah. Nilai pemboleh ubah apa yang dia nak? Maknanya dia nak nilai pemboleh ubah untuk Q. Okay, Q ni nilai dia berapa? Okay, so kalau nak cari nilai Q, okay, bermakna pemboleh ubah yang lain dia akan bagi nilai. Contoh dia kat sini, M dia akan bagi 16, P dia akan bagi 3. Kalau dia tak bagi nilai, macam mana kita nak hitung nilai Q? Okey, itulah maksud dia. Okey, first kali macam mana kita nak buat? Kita kena gantikan nilai M ni dengan 16 dan nilai P ni dengan 3. Okey, depends pada soalan bagi. Kalau soalan bagi 17, letak 17. Okey, so kita pergi terus kepada solution dia. Macam mana nak buat? Okay, cikgu tulis terus ke 16 sama dengan 1/4 bracket. Kita salin balik sebiji macam soalan. Okey, 3 tolak Q kuasa 2. Okey, step yang dekat sini awak kena ingat balik rumus algebra yang awak belajar. So sekarang ni kita nak kena pindah 1/4 bagi sebelah kiri. Okey, bermakna pecahan kalau pindah tempat dia akan diterbalikkan. Dia akan jadi 16 darab 4/1 sama dengan bracket 3 tolak Q kuasa 2. Okay, ni 16 darab 4, jawapan dia adalah 64. Sama dengan bracket lagi 3 tolak Q kuasa 2. Okay, sekarang ni kita nak kena buat apa? Okay, kita kena pindahkan dulu kuasa 2 ni pergi ke sebelah kiri. Okay, kuasa 2 bila pindah tempat akan jadi punca kuasa 2. Okay, letak punca kuasa 2 64 sama dengan 3 tolak Q. Okey, bila kita pindahkan 2, automatic bracket tu akan hilang. Okey, hilanglah bracket, jangan tulis dah. So kita cari pula punca kuasa 2 64, jawapan dia adalah 8. Bermakna 8 darab 8 dapat 64. Punca kuasa 64 dapat balik 8. Okey, 8 sama dengan 3 tolak Q. Okey, cikgu sambung kat sini. Sekarang ni kita nak Q sebagai subjek, sebab kita nak hitung nilai Q tu berapa. So jadikan Q ni sebagai subjek. Okey, maknanya jadi perkara rumus. Perkara rumus dia mesti positif. Sekarang ni dekat soalan ni dia negatif. Okey, cara dia kita pindahkan dulu Q. So maknanya 8 tambah Q sama dengan 3. Dia akan ubah jadi tambahlah. Sebab apa tadi tambah? Sebab ini kan operasi tolak. Okey, tolak ni maknanya negatif, pindah tempat akan jadi positif. So that's why kat sini 8 tambah Q sama dengan 3. So kita nak Q sahaja. 8 ni pindah tempat pergi sebelah kiri. Okey, mana Q sama dengan 3 tolak 8. Okey, jawapan dia mesti dapat negatif 5. Okey, 3 tolak 8 adalah negatif 5. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okay, diberi 3U sama dengan 4R tambah S. Hitung. Okay, first Roma dia ada 3 soalan. Okay, first, second and third. Okay, first dia nak nilai U apabila R sama dengan 5 dan S sama dengan negatif 2. Okay, dia nak U. Okay, tapi dia dah bagi nilai R ni 5, S ni negatif 2. Okay, cara dia sama juga. Kita apa-apa pun awak salin balik soalan. Okay, 3U sama dengan 4R tambah S. Okay, kita gantikan nilai R sama dengan 5. Okay, salin balik. Okay, pastikan awak letak bracket. Kalau awak tak letak bracket, dia akan jadi 45. Kita tahu 4R. Okay, 4R bermakna 4 darab dengan R. Okay, that's why awak kena letak bracket. Kalau tak, kita baca 45. So, salah lah. Okay, 4 darab R. Maknanya 4 darab 5. Tambah negatif 2. Okay, negatif mesti letak dalam bracket. Kemudian kita nak buat apa? Kita selesaikan yang ini dahulu. Okey, tambah tolak dia akan jadi tolak.
Okey, salin balik 3U sama dengan 20 tolak dengan 2. Okey, 20 tolak 2 sama dengan 18. Okey, nak dapatkan U, makna kita kena pindahkan 3 pergi sebelah kiri. Okey, dia akan jadi operasi apa? Okey, dia akan jadi operasi bahagi. Kenapa bahagi? Sebab original dia 3U adalah 3 darab U. Okey, kita pindah tempat. Dia akan jadi bahagi 3. Okey, maknanya U sama dengan 6. Okey, senang je kan? Okey, pastikan walking awak sama dengan ni dia straight ke bawah. Okey, barulah saya nak tengok nanti bila saya nak semak tak sakit mata kiri kanan. Okey, pastikan equal ni dia sama je ke bawah. Okey, nanti buat make sure kena cantik supaya kemas senang cikgu nak tanda. Kita pergi kepada second Roman. Okey, salin balik soalan macam biasa. 3U sama dengan 4R tambah dengan S. Okey, U dia nak R sebagai subjek, tapi dia bagi U 3, S 3. Okey, gantikanlah U ni dengan 3. So, 3 bracket 3 sama dengan 4R tambah 3. Okey, tambah 3 ni tak payah letak bracket. Kenapa? Sebab dia positif, tak perlu letak bracket. Selesaikan. 9 sama dengan 4R tambah 3. Okey, lepas tu nak buat apa? Pindahkan 3 ni pergi sebelah kiri. Okey, dia akan jadi 9 tolak 3 sama dengan 4R. Okey, 9 tolak 3, 6. Kita nak dapatkan R, bermakna pindahkan 4 pergi sebelah kiri. Jadi operasi bandai. Okey, jadi operasi bahagi. Kecilkan 3, sini jadi 2. Okey, bermakna R adalah 3/2. Okey, settle untuk nombor 3. Kita pergi pula kepada nombor 3. Okey, salin balik soalan. 3U sama dengan 4R tambah S. Okey, U dia dah bagi nilai dia adalah 2, R dia bagi 1/2. Okey, dia nak nilai S. So, gantikan dulu 3 bracket 2 sama dengan 4 bracket 1/2 tambah S. Okey, selesaikan, dapat 6 sama dengan 2 tambah S. Okey, next step kena buat apa? Kita pindahkan 2 pergi sebelah kiri. Okey, bila pindah 2 di sebelah kiri akan jadi operasi tolak. 6 tolak 2 sama dengan S. Okey, bermakna S sama dengan 4. Okey, senang je kan cara nak buat dia. Ingat, pastikan tulis bracket. Okey, tulis bracket, jangan tak buat bracket. Kalau tak buat bracket, contoh dia yang ni, dia akan jadi 33. Okey, kena buat bracket supaya jalan kerja tu betul. Okey, bila awak masukkan nilai betul, kita akan bagi markah juga. Okey, make sure baca soalan apa yang dia nak dan masukkan nilai yang betul. Kalau dia letak 3, masukkan 3. Jangan tersalah tulis. Banyakkan membaca soalan. Okey, ini contoh masukkan nilai. Okey, ini homework cikgu akan bagi nanti. Kita pergi dulu kepada contoh seterusnya. Okey, dia dah ada conteng kat sini. Okey, harga seketul ayam. Okey, harga seketul ayam goreng di kantin sekolah ialah 2 kali harga sebungkus roti. Okey, awak baca soalan tu, awak kena imagine sikit supaya awak nampak macam mana keadaan dia ni. Okey, harga seketul ayam di kantin ialah 2 kali ganda harga sebungkus roti. Okey, bermakna kalau beli sebungkus roti, kalau roti tu harga dia X, okey, harga ayam tu akan jadi 2X lah. Okey, so kita kena tahu harga roti tu berapa. Cari dulu nilai dia. Okey, dengan wang sebanyak RM5, Azman membeli 2 bungkus roti. Okey, dia dah bagi tahu kat sini Azman ni, okey, dia beli 2 bungkus roti dan seketul ayam. Okey, 2 bungkus roti dan seketul ayam. So, and then baki dia dapat adalah RM1. Okey, baki perbelanjaan dia adalah RM1. Jika Azman membawa RM12, berapa ketulkah ayam goreng yang dapat dibeli dengan jumlah bilangan roti yang sama? Okey, bermakna dekat sini dia bawa RM12, dia beli 2 ketul roti.
Okey, so berapa ketul ayam yang dapat dia beli dengan balance duit tersebut? Okay, cara dia yang pertama, kita kena selesaikan yang atas dulu. Kita kena tahu berapa bungkus roti. Kita kena tahu berapa harga roti tu dulu. Okey, so cara dia adalah kita kira dulu semua. Okey, jumlah harga roti tambah dengan jumlah harga ayam tambah dengan RM1. Kenapa tambah RM1? Okey, sebab balance dia RM1. Okey, sama dengan jumlah perbelanjaan. Maknanya jumlah perbelanjaan dia waktu tu adalah RM5. Okay, bermakna dekat sini 2 darab RMX. Kenapa 2 darab RMX? Sebab harga roti. Harga roti dia beli 2 bungkus. 2 bungkus roti maknanya 2 lah. Okay, 2 darab dengan X. Okay, roti tu harga dia X. 2 darab RMX tambah RM2X. Okay, kenapa RM2X tak ada 2? Sebab dia beli seketul ayam sahaja. Okay, seketul ayam. Harga dia 2X. So letak 2X je lah. Tak payah nak buat 2 darab 2X lagi. Okay, depends pada situasi yang dia bagi. Okay, tambah dengan RM RM1. Sebab balance dia sama dengan 5. Kita selesaikan yang ni dulu. 2 darab RMX. Okay, jadi 2X. Okay, bila awak nak selesaikan, kita buang unit. Okay, unit dia kita matikan. Kita potong unit. Okay, bila nak selesaikan, jangan ada unit. Okay, 2 darab X jadi 2X tambah 2X tambah 1 sama dengan 5. So 2X tambah 2X tambah 2X akan dapat 4X. Okay, 4X tambah 1 sama dengan 5. So 1 ni kita pindahkan dulu macam biasa kita buat. Okay, pindahkan 1 ni pergi sebelah dulu. Dia akan jadi 4X sama dengan 4. Okay, Allah. Okay, so X sama dengan 1. Okay, X tu apa? Okay, X tu adalah harga roti. Okay, maknanya harga roti ni adalah RM1 saja. Kalau harga roti RM1, harga ayam adalah RM2 lah. Kenapa RM2? Sebab dia kata harga ayam ialah 2 kali ganda. Okay, so jadi RM2. Kita settle kat situ, maknanya kita tahu harga ayam RM2, harga roti adalah RM1. Okey, so seterusnya macam mana kita nak cari? Okey, jumlah harga roti tambah jumlah harga ayam sama dengan 12. Okey, ni kita nak selesaikan masalah dia sebab dia bawa RM12 kan. Okey, maknanya harga roti tambah dengan harga ayam dapat RM12. Okey, sekarang dia bagi tahu dia beli roti dengan bilangan yang sama, iaitu 2 ketul. Okey, 2 bungkus. 2 bungkus roti maknanya RM RM1 darab 2 tambah dengan RM RM2 untuk harga ayam darab Y. Kenapa darab Y? Sebab kita tak tahu berapa ketul ayam yang dapat dibeli. Okey, mana 2 darab Y. Okey, mana dia kesal saya? Okey, 2 darab Y sama dengan 12. Okey, 1 darab 2 dapat 2. Kita pindahkan 2 ni pergi sebelah kanan dulu, jadi 12 tolak 2. Okey, 12 tolak 2 10. Okey, 10. Kemudian 2 ni bawa pergi sebelah, dia jadi bahagi. 10 bagi 2 dapat 5. Okey, bermakna dia dapat beli 5 ketul ayam dan juga 2 bungkus roti dengan harga RM12. Okey, so kalau soalan keluar macam ni, keluarkan dulu maklumat dia macam ni, okey? Keluarkan maklumat harga roti berapa, harga ayam berapa. Okey, lepas tu baca balik soalan supaya awak faham. Okey, selesaikan cara macam biasa. Kalau tak boleh sangat nak selesaikan cara macam ni, selesaikanlah cara macam sekolah rendah yang awak belajar tu. Okey, boleh juga kita terima. Okey, so make sure kalau boleh selesaikanlah cara macam sekolah menengah punya. Okay, sebab nanti awak akan jumpa benda ni sampailah awak tingkatan 5 pun akan jumpa juga soalan macam ni. Okay, so saya harap awak faham. Kalau ada soalan, boleh tanya cikgu. Okay, bye. Assalamualaikum.